di bumi Madinah, yaitu sinonim dengan surah berada di bumi Madinah ataupun wahyu yang diturunkan di bumi Madinah, wahyu-wahyu dan ayat-ayat Quran yang berkisarkan tentang hukum hakam, tentang hukum-hukum, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang berkait dengan wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Ini adalah hukum-hukum, 5 hukum dalam Islam. Dan sebagaimana kita maklum bahawa peringkat perjuangan Nabi dan peringkat dakwah Nabi ini ada 3 peringkat. Pertama, dari sudut umumnya, peringkat di Mekah Al-Mukarramah, peringkat dakwah di Mekah sebelumnya pembukaan kota Madinah, yakni peringkat dakwah di Mekah. Yang keduanya, peringkat dakwah Al-Madaniyah, dakwah ketika mana Nabi berada di negara Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, peringkat selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya selepas daripada tahun ke-10, tahun ke-8 Nabi masuk kota Mekah, tapi dikeluarkan balik tahun ke-10 Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kembali ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah. Disitulah dakwah peringkat yang ketiga pula. Jadi fatrah ataupun peringkat dakwah Nabi ni, dakwah sebelum dakwah di Mekah, dakwah di Madinah dan dakwah selepas pembukaan kota Mekah. Yang mana ketiga-tiga dakwah ni ataupun pendekatan, cara, keadaan yang diguna pakai oleh Rasulullah berbeza dari masa ke semasa. Berbeza ketika mana di Mekah dan berbeza ketika mana Nabi di Madinah, dan berbeza selepas daripada pembukaan kota Mekah. Ayat Quran pun begitu. Ayat Quran yang diturunkan di Mekah berbeza dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan di bumi Madinah. Semuanya ada kecenderungan berdasarkan kepada keperluan semasa, berdasarkan kepada keadaan semasa, menandakan bahawa Islam sentiasa up to date. Allah Ta'ala menurunkan Islam ni up to date pada zaman itu. Dia tak bagi tahu lagi kalau masanya belum sampai. Dia tak turun lagi hukum kalau masanya belum sampai. Dia tak turun lagi ayat-ayat yang belum masanya sampai untuk dipaham ertikan ayat tersebut kerana masanya belum sampai. Bila masanya sampai, baru turun ayat tersebut, menandakan bahawa Islam ni mengambil pendekatan up to date. Jadi kita belajar daripada perjalanan penurunan wahyu ini untuk kita berdepan dunia yang mencabar pada hari ini, bahawa Islam itu hendaklah sinonim ataupun sesuai dengan masa keperluan. Perkara yang boleh berubah dari masa ke semasa Islam. Ada perkara yang tak boleh berubah, ada perkara yang boleh berubah. Perkara yang tak boleh berubah, mengesakan Allah, tak boleh berubah. Mengesakan Allah tak boleh berubah. Biar zaman beredar mana pun, di mana tempat Islam bertapak di atas muka bumi ni, padang pasir ke, tanah subur ke, kawasan panas terik, gurun Sahara ke, kawasan yang hujan tropika ke, tauhid Allah tak boleh beza. Ini perkara dia panggil perkara prinsip. Di sana ada perkara yang fleksibel, boleh mengikut kesesuaian setempat. Ini Islam. Dia sentiasa up to date. Begitulah ayat Al-Quran. Diturunkan surah At-Talaq ini di Madinah Al-Munawwarah, tidak diturunkan di Mekah. Tidak lagi membahaskan isu-isu hukum kahwin isteri dan suami, belum lagi. Walaupun ada lagi
orang Islam yang berada di bumi Mekah tu golongan yang sedikit. Ada suami yang Islam, isteri kafir. Ada isteri yang muslimah, suami kafir. Tak bincang lagi bab, oh suami kamu kafir, cerai. Isteri kamu tak bincang lagi. Tidak berterabak habis orang Islam. Tak bincang lagi. Di Mekah ni tak bincang lagi. Suami kamu kafir, kena cerai sebab dia kamu muslimah, kamu masuk Islam. Ada lagi. Belum masanya lagi. Maka ayat cerai ni di Madinah tu. Bila mana isu pasangan hidup ni tak ada isu seorang yang muslim, seorang yang tidak muslim. Tak ada isu lagi. Ini menandakan bahawa Islam sentiasa memahami keadaan. Bukan pakai hukum orang ikut dannya. Bukan pakai kita letak hukum orang ikut dannya. Bukan pakai kita ayat Quran sebut gini, apply terus. Ada keadaan yang digunakan pada keadaan tertentu dan bukan tak guna langsung pada keadaan itu, tapi digunakan pada masa akan datang berdasarkan kesesuaian. Kan? Ayat yang ada dalam Quran kita semua faham, we agree, kan? Kita semua setuju, semua ayat Quran wajib dilaksanakan. Ini tidak boleh ada dalam jiwa orang Islam yang boleh menafikan bahawa ada ayat Quran yang tak boleh dilaksanakan. Tak boleh. Ini menjadi i'tiqad, akidah kita. Kan? Maknanya akidah kita orang beriman mesti berkeyakinan bahawa ayat Quran mesti dilaksanakan. Itu wajib. Wajib dilaksanakan. No question. Tidak ada compromise, mesti dilaksanakan. Tetapi macam mana nak laksanakan itu, bila nak laksanakan itu, ini mengikut sesuai kesesuaian masa, keadaan setempat. Yang masalahnya ada orang Islam kita ni, dia kata ayat Quran ni tak boleh dilaksanakan. Itu kita tak agree, benda tu tak agree. Benda tu kita tak bersetuju. Yang kita kena bersetuju, semua ayat wajib dilaksanakan. Semua perintah wajib kita tegakkan. Hanya berbeza kita, sini tempat cara lain, ini tempat cara lain, sini tempat cara lain. Itu. Ini yang kita kena faham bagaimana Islam fleksibel berdasarkan kepahaman ayat Quran. Kenapa surah At-Talaq ini diturunkan di Madinah? Itu saya punya point nak explain kepada semua para jemaah. Kenapa diturunkan di Madinah? Kenapa tak diturunkan di Mekah? Kerana berdasarkan keperluan semasa, keadaan semasa. Di Mekah belum lagi sesuai ayat talak. Di Madinah baru sesuai. Inilah kefahaman yang kita kena pelajari daripada muqaddimah ini. Kemudian kita sebut dalam kuliah terakhir tentang ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 hingga 3 surah Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allahu yuhdisu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Menariknya surah Talaq ini mengandungi ayat 1000 dinar, ayat glamour. Menarik surah At-Talaq ini cerita pasal talak, ada ayat 1000 dinar dalam masyarakat Melayu. Ayat 1000 dinar ni ayat apa? Ayat rezeki. Orang kata berkat kat kereta, gantung kat side mirror, gantung kat lampu pandang, lampu tengok belakang, berkat gantung kat rumah, dijual. Ayat-ayat ni apa? Jual dalam bentuk peringatan kitchen
tanda buku, tanda Al-Quran. Ayat 1000 dinar. Menariknya, surah At-Talaq ini terkandung ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ila akhir ayat. Kenapa? Ini menarik yang kita akan bincangkan. Firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, apabila kamu dan umat kamu iza talaqtum, wahai Nabi, ayat ini sebagaimana saya sebut dalam kuliah terakhir, Allah memulakan ayat dengan Allah seru wahai Nabi. Tetapi apabila Allah Ta'ala nak sebut dia punya predikat dia, subjek predikat dia, tapi Allah sebut kepada kita semua. Seru dulu kepada Nabi. Tetapi ayat perintah Allah ditujukan kepada kamu semua, Nabi dan umat kamu di kalangan orang yang beriman. Allah kata, "Idza talaqtumun nisa", jikalau kamu, apabila kamu wahai Muhammad dan umat kamu hendak menceraikan isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitungkanlah masa iddah itu dengan betul. Apa yang kita faham daripada ayat ini, tuan? Ayat ini merupakan satu pensyariatan daripada Allah. Satu pensyariatan. Pensyariatan ni maksudnya ayat ini menggambarkan suatu arahan. Satu arahan, satu suruhan daripada Allah Ta'ala. Satu kebenaran, lebih sedap lagi, satu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran untuk bercerai. Bermakna dalam Islam, perceraian itu perkara yang dibenarkan oleh Islam. Perceraian itu perkara yang dibenarkan oleh Islam. Ini satu orang kata first impression yang paling utama sekali yang kita kena faham dalam konteks hukum nikah kahwin. Hukum nikah kahwin. Sudut pandangan yang pertama sekali kita faham dari ini, bahawa rupanya perceraian ni benda yang Allah izinkan. Maka dia mengikis satu pandangan negatif tentang perceraian. Walaupun terdapat perceraian yang berunsurkan negatif. Sebagaimana saya sebutlah, kalau cerita pasal kes cerai ni, Selangor lah catat yang paling tinggi. Tetapi apakah kita nak pandang semua orang bercerai semua tak elok? No. Dia satu. Sebab itu kalau kita berilmu ni, kita ada kefahaman ni, kita cara kita berfikir berbeza dengan cara orang yang tak ada ilmu. Kita sebut rekod Selangor setahun 10,000 perceraian, kahwin 11,000. Contoh, rekod berkahwin 11,000, cerai 10,000. Contoh lah. Allah, tingginya. Masya Allah. Masalah apa Selangor ni? Sampai orang akhirnya ada orang buat kenyataan, ambil prinsip tak nak kahwin kerana bimbang cerai. Ada. Salah satu dia ada asbab yang kalau tanya beberapa orang yang belum kahwin, kerana dia ada experience cerai. Cerai itu maknanya bukan dia, mungkin mak pak dia, keluarga dia, kenalan dia. Maka benda ni nightmare bagi dia, akhirnya dia buat keputusan tak nak berkahwin kerana bimbang berlaku perceraian. Ini bagaimana? Ini dia antara salah satu masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jumlah orang tak berkahwin ramai. Antara sebab itu, baru ni keluar kenyataan seorang abang kata gadis yang belum berkahwin di Selangor antara paling ramai sekali dalam negara. Dia tak ramai perempuan tak berkahwin. Usia 30-an, nak masuk 40-an, belum berkahwin ramai. Kena selamatkan ni tuan.
Nak selamatkan ni. Kita tak boleh lihat benda ni perkara kecil. Perkara kecil. Kemudian pula kalau ditanya balik, dia analisa balik, dia antara tak kahwin ni kerana apa? Antara punca ialah takut cerai, ataupun pengalaman kawan dia, pengalaman keluarga dia cerai. Kerana di sudut pandangan yang negatif kepada perceraian. Sedangkan tanpa nafi memang ada negatif, tapi ayat ini memberikan satu gambaran pada kita bahawa tidak semua perceraian itu adalah merupakan yang negatif, kerana dia adalah satu perintah daripada Allah, dalam arti kata benda yang diizinkan oleh Allah Ta'ala sekiranya perlu. Sekiranya perlu. Betul ya tuan? Cerai ni benda yang diizinkan oleh agama sekiranya perlu. Perlu kenapa? Sebagai salah satu solusi penyelesaian pertikaian antara manusia, antara pasangan. Mungkin pertikaian mungkin apa? Hak tak diberi. Hak tak diberi. Daripada dizalimi, daripada keadaan yang tergantung, daripada keadaan yang tak terbela, cerai. Ini salah satu solusi. Maka kita nak study, kita faham daripada ayat ini bahawa perceraian itu perkara yang diizinkan oleh Allah. Meaning that, maksudnya Allah Ta'ala izin benda itu ada benda baik. Takkan Allah nak suruh benda yang Allah suruh benda buruk. Mustahil bagi sifat Allah Ta'ala. Mustahil bagi sifat Allah. Benda yang Allah izin, kita memandang dia benda yang buruk. Tak boleh. Macam perkahwin 4. Setuju tak setuju, dia bukan benda buruk. Buruk tu bukan salah Allah izin, salah manusia yang tak buat tunaikan hak dengan betul. Bukan buruk pada keizinan Allah, karena Allah tahu kebenaran itu ada kebaikan. Ini cara kita berfikir kalau kita belajar dengan Islam. Maklumlah sekarang ni dakyah macam-macam nak attack Islam ni. Kalau kita tak ada kefahaman, maka kita pun akan terpengaruh. Terpengaruh. Kalau kita tidak ada pemahaman sebagai shield kita, perisai kita pun terpengaruh mudah. Jadi perceraian ni adalah perkara yang diizinkan oleh agama berdasarkan ayat ini. Idza tallaqtumun nisa, wahai nabi, jikalau kamu dan umat kamu, yakni orang beriman, menceraikan isteri kamu, Allah kata kalau kamu cerai boleh buat elok. Buat elok ni lah yang Allah sebut dalam ayat ini. Maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Cerai kena time dia. Allah kata kena time dia. Cerai ni antaranya cerai yang elok, kena time dia selain daripada reason yang ditetapkan oleh para ulama. Sebab-sebab musabbab. Sebab-sebab ni dia ada 3 level. Ada 2 level lah, ambil mudah. Satu level yang sebab yang serius, satu sebab yang tidak serius. Sebab bercerai ni ada yang serius, ada yang tak serius. Yang serius menjadikan hukum cerai itu berubah. Apakah hukum asal cerai? Hukum asal cerai ialah harus. Yakni buat tak apa, tak buat tak apa. Tak ada apa-apa. Tetapi harus itu boleh berubah melihat kepada keseriusan sebab yang boleh mengundang kepada berlaku cerai. Kalau serius sungguh-sungguh, maka dia jadi wajib cerai. Maksudnya suami wajib menceraikan istrinya kerana kamu tak mampu lagi untuk menafkahkannya. Wajib. Dia juga boleh berlaku sunat. Berlaku sunat. Berlaku sunat. Boleh juga berlaku haram, sebagaimana saya sebut dah kuliah lepas. Cerai ni boleh berlaku hukum haram. Hukum haram bukan tak jatuh, tetap jatuh, tapi perbuatan tu berdosa. Cerai itu suami menceraikan isteri dalam keadaan dia berdosa kepada Allah. Jatuh-jatuh, berpisah-pisah. Terpisah kedua. Karena hukum suami itu menceraikan isteri kerana dia melafazkan. Tapi perbuatan suami dalam keadaan itu jadi
berdosa. Dosa. Sebagaimana cerai juga jadi wajib, perbuatan suami mencerai jadi wajib, dia dapat pahala. Mencerai isteri tu dapat pahala. Dapat pahala kerana dia menyelamatkan orang yang mungkin dizalimi. Dia tak boleh, maka dia selamatkan, bagi isteri dia, lepaskan isteri dia, supaya isteri dia ambil oleh orang lain pula. Tak apa. Dengan bukan niat Cina buta. Bukan niat Cina buta lah. Niat dia kata aku tak boleh dah. Tak boleh, tak mampu lah. Daripada isteri ku kena zalim, naya, hidup terumbang ambing tanpa pembelaan, maka suami cerai isteri. Ni saya ringkas-ringkas lah sebab-sebab dia. Jadi wajib, maka suami mencerai isteri pun dapat pahala. Itu kata ingat ceritanya keizinan cerai ni. Banyaklah luas perbahasan dia. Kemudian Allah kata, dan hitungkanlah masa iddah itu dengan betul, serta bertakwalah kepada Allah. Dikaitkan hukum-hukum perintah Allah ni dengan sifat takwa. Ini kelebihan Islam. Kelebihan Islam ni apabila ada hukum-hukum syariat dikaitkan dengan takwa, dikaitkan dengan sifat takut pada Allah. Apabila kita melaksanakan perintah Allah bukan kerana nafsu, tapi kerana kita menjunjung perintah Allah dan takut kepada Allah. Ini kelebihan kita kena tanam dalam jiwa masyarakat, tanam dalam jiwa bakal-bakal pengantin, bakal suami. Kan bakal hukum nikah kahwin ni berkait dengan takwa, bukan kerana nafsu semata-mata. Bukan kerana nafsu. Walaupun dia adalah solusi, kahwin itu solusi pada nafsu yang diraikan oleh fitrah. Islam ni dia raih fitrah. Dia entertain fitrah. Islam ni dia tak lawan fitrah. Apa yang fitrah nafsu kita nak, dia entertain dan dia kawal nafsu tu. Dia bukan bagi sewenang-wenangnya, tapi dia bukan sekat langsung, tapi dia kawal. Ada cara pemikiran sekarang ni, ada yang hak jenis sekat langsung nafsu. Tak boleh. Nafsu ni Allah bagi. Ada pada tuan-tuan, ada pada saya. Siapa buat nafsu ni? Allah yang buat. Allah yang buat. Kalau tak ada nafsu, kita bukan manusia, kita malaikat. Tak ada makna ni. Kalau kita tak ada nafsu ni, tak ada makna. Perhiasan-perhiasan, pakaian pun kita tak peduli pakai apa. Ni semua nak pakai baju elok, ni semua nafsu Allah bagi. Allah yang cipta. Kemudian pula ada pemikiran pula meraihkan nafsu berlebihan, sewenang-wenangnya, dilepaskan sewenang-wenangnya, itu pula. Maka Islam di tengah-tengah. Islam ni berada di tengah-tengah. Meraihkan nafsu, bukan menghalang nafsu, tapi meraihkan nafsu tanpa memberikan kebebasan sepenuhnya, mutlak, dikawal. Ini Islam. Ini prinsip yang berkait dengan jiwa manusia ni, keperluan manusia ni. Kita kena, otak kita kena fikir macam ni. Jangan fikir sebagaimana cara pemikiran yang lain dan agama yang lain. Ada orang yang nak beragama tapi duduk membayangi Kristian. Dia nak ustaz ni macam padri. Dia nak ustaz ni macam rahib, macam Tok Sami, pakai baju dua kain aja, lilit pinggang, buh sendang atas bau. Kalau ustaz tu pakai baju elok, ini bukan alim, ini dunia. Ini berlebihan. Otak cara fikir yang salah, dia terpengaruh dengan idea agama lain. Ini salah, betul cara. Jangan terpengaruh. Kita mengaji bagi kita faham Islam. Islam ni meraihkan nafsu tapi tak memberikan kebebasan mutlak. Memberikan nafsu, meraihkan dan guide nafsu. Karena Allah yang memberikan nafsu. Begitu juga. Saya ambil bab nikah kahwin lah. Contohnya orang kahwin lebih. Orang kahwin lebih. Mentaliti apa orang? Orang yang jahil mentaliti apa dia kata orang kahwin lebih? Nafsu kuat, kaki set, suka perempuan. Ni mentaliti yang dicipta untuk memburukkan syariat Islam. Mentaliti ni kenapa? Karena dipengaruh dengan cara pemikiran orang lain. Idealisme yang tidak bertunjangkan kepada wahyu Allah. Idealisme
yang terpengaruh daripada agama-agama lain. Yang dilihat hidup kerahiban itu hidup yang mulia. Hidup kerahiban yang apa dia? Tak suka perempuan, tolak perempuan langsung. Hidup kerahiban. Islam ada hidup kerahiban? Tidak ada dalam Islam hidup kerahiban. Tidak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Karena nafsu adalah anugerah Allah. Bagaimana Allah memberikan nafsu pada manusia? Kemudian Allah sekat untuk nafsu. Maka dia bercanggah dengan sifat Allah. Mustahil bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tanpa nafilah, kahwin lebih tu ada yang jahat, ada yang seleweng, ada. Itu bukan soal Islam, soal orang tu. Jadi gambaran-gambaran inilah yang kadang-kadang dia berpunca daripada kita ni, bila kita ni umpama span lah. Span yang kering. Apa saja yang ada basah di sekelilingnya dia absorb kalau dia kering. Kita macam ni kalau kita ilmu Islam kita jahil. Apa yang ada kita duk baca, duk tengok Facebook, kita absorb je. Tak ada kita nak tepih dah. Absorb sebab kosong, kita kosong. Orang barat cakap begini, orang barat tulis macam ni, musuh kita tulis macam ni, orang tak faham Islam tulis macam ni, kita pun ya. Habis tu dia guna pula hujah-hujah logik, fakta-fakta yang bias. Fakta-fakta yang bias kita mudah termakan, kita absorb saja pasal kita kosong. Kalau kita dah penuh dalam span kita dah penuh ngayak, dia tak boleh nak absorb lagi dah. Tinggal nak mencurahkan pula. Itulah umpamanya kalau kita jahil, tuan-tuan. Mudah kita absorb. Jadi masyarakat kita ni kita kena, itu ilmu penting, kita kena war-warkan, kena sebarkan ilmu, banyakkan majlis-majlis ilmu supaya kita faham Islam. Apatah lagi kita di zaman pembawa mesej-mesej, maklumat-maklumat yang di hujung jari, orang kata apa, dunia global, dalam satu kampung saja, seolah-olah kita ni dalam satu kampung, walaupun dunia jauh 6-10 ribu batu, tapi maklumat berita seperti mana kita duduk dalam kampung kita, begitu dekat dah hampir. Jadi ini perlu kekuatan kita. Ni saya cakap tentang isu tolak ni, isu syariat nikah kahwin ni, isu yang banyak dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Banyak dimainkan oleh musuh Islam. Hukum nikah kahwin, bab-bab kahwin, bab-bab hukum Islam, bab-bab hukum faraid, harta pusaka, ramai yang diambil peluang oleh musuh-musuh Islam untuk nak menggambarkan ketidakadilan Islam. Apa di antara barat bawa isu tolak ni, tuan-tuan? Barat bawa isu tolak ni memberikan hak tolak pada perempuan juga macam lelaki. Tu dia fight tu. Ada setengah negara Islam yang menerima serangan begitu hebat daripada musuh-musuh Islam ni, sampai terpaksa akur, ketepikan syariat Islam, terpaksa akur dengan dakwah musuh Islam, sampai terpaksa berikan hak tolak kepada isteri. Sama hukum, sama kuasa dengan suami. Suami boleh kata aku ceraikan kau satu, isteri boleh kata abang saya ceraikan abang satu. Boleh lawan orang satu. Dia ni nak bagi sama rata. Konsep dia equal. Karena suami boleh cerai isteri, kenapa isteri tak boleh cerai suami? Equal. Itu kita tengok kadang-kadang cerita orang putih, suami ni nak minta cerai isteri, masalah bawa surat cerai isteri tolong sign, so ceraikan dia. Begitu sekali kuasa equal yang berjaya dibuat oleh barat dan menular di sebahagian negara Islam. Kalau kita mengaji betul-betul, walaupun istilah tolak itu tak ada pada suami, tak ada isteri, tapi ada tolak pada isteri, tapi tak nama tolak. Tak nama tolak. Suami nama tolak apabila dia nak putus hubungan dengan isteri. Isteri nama lain. Nama lain. Dia ada fasakh, dia ada khulu', tebus. Dia fasakh ada tebus. Dia nantilah kita akan bincang. Ini contoh-contoh saya nak sebut isu-isu yang berkait dengan ayat yang kita sebutkan. Kemudian Allah Ta'ala kata, janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah peraturan Allah, yakni hukum Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar aturan itu,
hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya, dan patuhlah hukum-hukum itu, kerana engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu satu perkara yang lain. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat kedua, kemudian apabila mereka hampir tempoh edah mereka, maka bolehlah kamu ambil mereka rojok dengan cara yang baik ataupun lepaskan mereka. Ayat kedua ni menceritakan bahawa satu konsep talak ni bukan putus habis, tak putus lagi. Kalau si suami mentalakkan isteri, sebenarnya dia belum putus lagi, dia masih dalam keadaan probation. Bahasa dia dalam probation, nak perbetulkan misunderstanding tu. Dia ada edah tu bukannya bukan putus lagi, dia tak habis lagi. Walaupun berlakunya talak, tapi rupanya Islam kata hang tak habis lagi, hang boleh ni lagi, boleh selesai lagi. Jadi so dalam tempoh itu, tempoh yang dibenarkan, diberikan oleh Islam tu supaya tak putus habis tu, kerana Islam berkeyakinan ada di sana cara yang boleh selesai masalah, sehingga putus betul. Jadi kalau yang berlaku perceraian, rupanya dia berada dalam satu tempoh bertenang, tempoh bertenang, yakni tempoh iddah, tempoh bertenang. Ada tempoh bertenang dia, kerana Islam nak suruh perelok, perelok hubungan supaya boleh kembali, yakni boleh dirujuk kembali suami itu kepada isteri yang diceraikannya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Boleh rojok. Rojok tu maknanya apa? Rojok tu tak perlu akad baru, tak perlu akad nikah baru, tak perlu sebut aku nikahkan di kau, tak payah lagi. Dia bila rojok dalam tempoh dia tak perlu jumpa qadi balik. Yalah, dalam konteks sistem nikah kahwin dalam konteks undang-undang kena beritahulah qadi, tapi dalam bahasa kita tak perlu hitam putih lah maknanya, tak perlu macam proses awal macam kita nak mula nikah, kerana dirojok tu dalam tempoh ni. Jadi maknanya berlakunya talak rupanya tak habis, bukan putus habis. Allah bagi tempoh bertenang untuk kedua-duanya berfikir. Bila dah cerai tu, suami ni malam-malam duk khoyah, dia kata duk raba dinding tak jadi, kata tidak ni baju orang tolong basuh, sampai di rumah orang buka pintu, sampai di rumah baju kita dibukakan, kemudian dibasuhkan, kemudian tengok ada kopi, ada ayak, ada nasi, apa ni, balik-balik sunyi. Sini-sini pula, Allah dulu ni aku bawa kereta tak pandai, suami dah bawa, bayar bil elektrik pun tak tahu bil mana ni, bil macam mana bil elektrik. Kalau bawa kereta pun bini tak tahu, kena buh ayak rupanya kereta, nak buh minyak je, mati tengah jalan, mati di mana, jam pasal minyak, ayak tak buh. Ada kat situ sebab suami sama ni dia bawa kereta, suami tahu kereta servis bila ini, bini ambil kereta tinggal suami lepas cerai, dia bawa jam tengah jalan, tadi buh minyak penuh, siapa lah jam, rupanya ayak tak buh. Buat pi pomen kata kenapa tak buh ayak? Lah, minyak kena, kan minyak je kena buh, ayak pun kena buh juga. Dia kata tak edit lah, tak ada orang jaga ni, fikir balik isteri. Dalam tempoh itu kembali dirojok, calling balik, WhatsApp balik. Ini Islam. Tuan-tuan, yang kahwin ni tuan-tuan, dia macam mana pun dia ada chemistry dia. Peluh campur peluh, ayat liok campur ayat liok, takkan tak teringat. Sama ni peluh campur peluh, ayat liok campur ayat liok. Faham lah kan? Orang kahwin faham lah. Bila pisah jauh, teringat. Jadi dalam tempoh itulah Allah Ta'ala memberikan tempoh yang tidak putus habis supaya berfikir kembali. Ini kehebatan Islam. Kerana perkahwinan itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam disuruh mendamaikan orang yang bertelingkah, sekalipun
orang yang bertingkah itu sedang berperang. Wa inna ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah kata, sekiranya dua kumpulan orang beriman yang sedang berbunuhan, maka hendaklah kamu berelokkan hubungan mereka berdua, mereka kumpulan dua tu. Ulama kata, orang Islam kalau dia berperang, saling pancung memancung antara satu dengan lain dengan pisau dan pedang, Allah suruh damaikan mereka. Kalau berperang pun disuruh berdamai, takat bertegang lidah ni lagi suruhlah berdamai. Takat duk beza pendapat baru nak serasi dalam perkahwinan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Orang lama tahulah. Nak bagi stabil hubungan suami isteri ni makan masa 5 ke 10 tahun. Dia kata, kami siapa Ustaz? Kami serasi dah. Kami girlfriend boyfriend 5 tahun. 5 tahun girlfriend. Mai hang kahwin hang tak kenal lagi. Hang kahwin baru hang kenal. Takat girlfriend 5 tahun belum tu. Belum tentu. Mai duduk serumah, satu bantai, kongsi satu kentola, baru hang kenal. Takkan duduk baru kawan pergi makan dinner, makan tengah hari, duduk sembang kereta, melancong sama 5 tahun, belum kenal lagi. Belum kenal lagi. Tuan, anak-anak muda ni belum kenal lagi. Jadi tempoh inilah Allah Ta'ala faham. Allah Ta'ala faham. Maka kalau berlaku sungguh talak itu, tapi tak putus habis. Mana kadang-kadang ni ada yang talak ni kerana nafsu, marah, terlalu marah ni, ya Allah, tak nak abang, marah ni tempik zokah, akhirnya keluar perkataan talak. Jadi talak tu adalah satu, kadang-kadang dia satu tunjuk kelebihan, tapi dia tak berfikir kerana dipengaruhi oleh kemarahan syaitan. Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan ini berjalan dalam tubuh manusia mengikut saluran darah dia. Bila marah tu, dia berjalan dalam saluran darah, dia kontrol saluran darah, dia kawal otak, dia kawal kita punya hati, kawal. Ini syaitan jalan ni. Hadis sahih. Lepas tu bila orang marah ni, dia hilang ingatan dia, hilang tumpuan dia, melainkan satu perkara. Jadi maka sebab itulah Allah Ta'ala jadikan talak ni ada tempoh dia, maka diberikan masa untuk rojok. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, hendaklah, maka bolehlah kamu ambil mereka rojok dengan cara yang baik ataupun lepaskan mereka dengan cara yang baik. Maknanya bila hampir tempoh iddah tu, lepas dah noh. Lepaslah, sebab tak nak rojok dah, maka lepas habis dah tempoh iddah dia, lepas dengan cara baik. Dalam tempoh tadi bincang-bincang, kita tak sama dah, habis dah tempoh, maka lepas dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebut, dan adakanlah dua saksi, adakanlah dua saksi yang adil. Ini pun adalah satu hukum lah. Tapi apakah apabila talak itu tanpa ada orang yang menyaksikan, jatuh tak jatuh? Tetap jatuh. Tetapi dalam Islam ni, apa-apa kontrak disuruh digalakkan ada saksi. Apa-apa kontrak, kontrak jual beli, kontrak suami isteri, dalam bahasa orang putih, akad ni kontrak. Tapi kita tak sebutlah kontrak, nampak keji sangat dalam Islam ni. Takkanlah nikah kahwin ni kontrak. Kontrak ni jijik, tapi bahasa orang putih kata dia kontrak. Sebab tu perkataan istilah Arab ni, Islam ni, dia tak sesuai diterjemahkan. Sebab tu Melayu kita pakai akad juga, tak pakai kontrak. Kalau kita gunakan kontrak juga, nampak keji tak tuan-tuan? Saya kahwin bini saya, kontrak sudah. Mau tak sebut gitu? Saya kontrak dengan bini saya semalam, baru start kontrak. Nampak sedar tak tuan-tuan? Sebenarnya dia adalah akad. Dia panggil akad, satu akad ikatan. Akad tu ikatan, itu akidah.
Akidah ni apa dia? Simpulan, ikatan yang ada ijab dan qabul. Ada ijab ni ada apa? Memberi dan menerima. Yang menyatakan nak dan menyatakan persetujuan. Azan, silakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi perkataan akad, bila nikah kahwin ni akad, disebut akad nikah. Orang putih menggunakan kontrak. Kontrak. Kata akad ni kontrak bagi dia. Maknanya dia tak tepat. Lepas tu kita apabila terjemahkan akad ni kepada akad juga. Untuk nak menggambarkan bahawa istilah dalam Islam ni terlalu hebat, mendalam maksud dia. Mendalam maksud dia. Kalau kita terjemahkan ikut barat, kontrak, rasa tak berapa sedap. Takkan kita kahwin dengan bini kita kontrak. Ada satu kontrak, seolah-olahnya satu kontrak pemberian daripada wali pada kita dalam tempoh tertentu ataupun selamanya pun, tapi kontrak. Jadi tak berapa tepat. Jadi kita gunakan akad yang mengandungi ijab dan qabul, mengandungi orang dia dan orang yang menerima, ada saksi, ada pemberi izin.
Pemberi izin wali. Ada ijab suami, ada qabul isteri, ada saksi. Jadi elok rupa akad dalam Islam ni. Jadi dalam talak ni pun adanya saksi. Jadi sistem yang boleh ditetapkan oleh pemerintah untuk maslahat. Jadi kalau talak berlaku tak tanpa saksi, berlaku juga, jatuh juga, hukum tu berlaku. Tapi sebagai rekod, sebagai pengesahan. Sebab itu dibuat undang-undang. Kalau talak isteri di mana-mana, mungkin orang tak tahu kerana perbalahan berlaku di tempat yang orang tak lihat. Tetap kena lapor pihak berkuasa untuk disaksikan dan direkod. Jadi itu diambil sebagai satu syariat, sistem yang sempurna, yang baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, maka sempurnakanlah saksi itu semata-mata kerana Allah. Semua ini adalah untuk memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebenarnya siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni mengerjakan suruhannya, meninggalkan larangannya, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan keluar daripada sebarang masalah. Tengok, Allah Ta'ala tahu bahawa adanya berlaku kepincangan, ketidakseragaman, ketidakserasian, perbalahan di antara pasangan suami isteri, maka diberikan penyelesaian. Tapi penyelesaian yang terbaik ialah apa? Apa tuan? At-taqwa. At-taqwa. Ini ayat dia. Itu dikaitkan dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dikaitkan dengan ayat talak. Dikaitkan dengan ayat talak. Memang Allah Ta'ala ni sebagaimana sebut ni, Islam ni dia raikan manusia. Raikan manusia. Dia tahu manusia ni ada yang tak faham, ada yang tak serasi, ada yang tak boleh nak masuk, ada yang tak boleh nak pergi dah pasangan. Islam raikan. Islam bagi solusi. Islam bagi solusi zahir. Solusi zahir ni apa? Solusi zahir ni maknanya rekod lah. Cerai, sign. Kahwin kena isi borang, cerai pun kena isi borang, bagi zahir, bisa selesai. Tapi di sana ada solusi yang paling besar yang boleh selesai segala-galanya. Kena yakin lah segala-galanya. Apa dia? Takwa. Pasangan suami takwa, isteri takwa. Takut pada Allah. Kahwin pun kerana takwa, takut pada Allah. Kahwin pun kerana suruhan agama. Kahwin pun kerana sunnah Nabi SAW. Kahwin pun kerana menjaga aib diri, menjaga perkara-perkara nafsu kita. Kahwin kerana Allah, bimbang terjumus dalam maksiat. Maka berkahwin ialah satu penyelesaian yang terbaik. Takwa. Termasuklah bila nak bercerai pun diingatkan takwa. Cerai, okey, bercerai elok-elok. Hak-hak bagi hak. Yang tunai kena hak, kena bagi hak dia. Kena bagi dia. Sebab penyelesaian yang terbaik ialah at-taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kaitkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan jalan baginya. Jadi ingat, lain kali kalau baca Imam Taqillah tu, teringat ni ayat ni dalam ayat taqwa, ayat talak. Bukan ayat naik kereta aja. Kereta ada wa may yattaqillah. Rupanya dalam ayat surah talak, surah cerai laki bini. Wa may yattaqillah ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kurniakan, Allah akan rezekikan perkara yang tidak disangka-sangka. Rezeki sini sebagaimana tuan-tuan dengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita, disebut rezeki, pelbagai bentuk rezeki, bukan hanya duit saja. Nikah kahwin ni dia mai rezeki-rezeki dia, rezeki ketenangan, rezeki kebahagiaan, rezeki selamat diri daripada dosa, itu semua ada rezeki. Jadi kalau kita bertakwa, dikurniakan oleh Allah rezeki-rezeki. Jadi ini kena perluaskan maksud rezeki dalam ayat ini. Apabila ayat ini datang, surah ayat 1000 dinar ni datang, ayat berkait dengan ayat talak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal pada Allah maka cukuplah baginya, yakni Allah itu. Innallaha balighu amrihi, dan Allah Ta'ala itu pasti akan melaksanakan kemahuannya. Maknanya kalau Allah nak bagi macam-macam, kita tak sangka-sangka. Allah nak bagi, Allah bagi macam-macam yang kita pun tak menduga. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi apa saja ikut kehendak Allah. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah pun menentukan kadar dan masa segala yang akan berlaku. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya urusan dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah, kita sambung akan datang insya-Allah. Kita akan masuk kepada huraian satu persatu ayat yang kita bacakan tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk saya umumkan kutipan derma insya-Allah, dan tuan-tuan yang ingin membantu saya sendiri dan rakan saya, kita sedang berusaha untuk membina pondok warga dewasa, pusat pengajian untuk warga dewasa di Rawang, Selangor. Ada sijil wakaf yang tuan-tuan boleh berwakaf, yang kita sediakan insya-Allah di kaunter selepas solat nanti. Jadi butirannya dekat sijil itu ada, maknanya tempat kita dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta